Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula macam mana kita nak selesaikan persamaan trigo yang melibatkan persamaan yang berbentuk macam ni. Ya. Yang diungkap sebagai satu ungkapan sin dan atau cos. Yang ini Yang ini So jadi dia sedikit berbeza dengan cara ataupun bentuk yang kita pernah bincangkan sebelum ini. Sebelum ini kita dah bincangkan yang pertama sekali adalah dalam bentuk linear kan. Lepas tu dalam bentuk kuadratik. Di mana dalam bentuk kuadratik kita kena ensure kan yang trigo tu adalah sama. Kalau sin semua sin, kalau cos semua cos dan sebagainya. So cuma dalam bentuk ini dia bercampur. Ya, ada satu sin dekat sini, ada satu cos kat sini dan dia bukan kuadratik. So, untuk persamaan yang berbentuk macam ini, kita ada sebenarnya ada dua approach macam mana kita nak selesaikan. So, ini adalah cara yang pertama. Nanti kita akan bincang cara yang kedua ya. Baik, cara yang pertama adalah kita perlu menggunakan ini. Ya. Ini R sin theta tambah alpha. Ya, cuma dia ada banyaklah dia punya kaedah dia. Dia bukan kaedah. Sebab dekat sini kita boleh pilih yang mana satu yang kita nak. It depends pada soalan. Contoh, kalau soalan tersebut dia ada A sin theta tambah, operasi dia adalah tambah Kalau tambah, maksud dia kita berada dalam kotak ini. Yang ni. Pasal dia tambah kan. So as long as kita berada dekat sini, maknanya untuk kita memilih ungkapan ini atau ini, it depends pada kita. Dua-dua akan memberikan jawapan yang sama. Okey? So, jadi, saya ulang semula. Kalau soalan yang sin cos ini, dia melibatkan operasi tambah, it depends pada kita sama ada nak guna R sin theta plus alpha ataupun R cos theta minus alpha. Boleh pilih ikut kita lah. Sebaliknya, jika operasi ini adalah negatif, maka kita kena follow yang kotak dekat bawah ini. Ya, so masing-masing ada dua option ya. So kalau yang bawah ini kita ada sama ada nak follow yang ini R sin alpha tolak theta tolak alpha, ataupun kita boleh buat R cos theta tambah alpha. Mana-mana satu. So dalam contoh yang saya nak tunjukkan nanti, kita pilih satu je lah. Ya, kita pilih satu saja. Iaitu kita akan follow yang inilah. Kita akan gunakan ini sebab yang lain tu cara dia sama. Ya, so kita akan guna R sin theta tambah alpha. Dan operasi sini kita guna yang positif yang positif. Dan kita akan explain yang ini. Baik, apa yang berlaku adalah soalan ini sebenarnya kita akan replacekan kita akan replacekan yang kita nampak ni, our left hand side ni A sin theta tambah B cos theta ni, kita akan replacekan dengan yang kita pilih tadi. Katakan kita pilih yang ini kan, kita pilih yang ini, kita akan replacekan, ambil ini, pick this one, replacekan ke dalam sini, ganti aja. So kita akan dapat yang ini sebenarnya. Sebab itulah saya tulis kat sini, akhirnya akan dapat bentuk yang berikut. Ya, akan dapat bentuk yang berikut. Cuma sekarang ni tugas kita adalah untuk dapatkan apakah nilai R, apakah nilai alpha. Ya, sebab biasanya C ni dia datang dari soalan. So C is the given information. Yang kita tak tahu sekarang ni adalah tiba-tiba muncul R, tiba-tiba ada alpha. So kalau kita tahu apakah R, apakah alpha dan C memang kita tahu, maka persamaan trigo ini kita boleh selesaikan macam tu je. Ya, dia jadi mudah. Baik, macam mana kita nak dapatkan R? Macam mana kita nak dapatkan alpha? Cara dia adalah dengan perbandingan. Kita kena bandingkan perkali bagi sin dan perkali bagi cos. Nampak tak A dengan B kat sini? A dengan B ini adalah
daripada soalan. Dan soalan tu A dengan B kebiasaannya diberi. Jadi, apa yang perlu kita buat adalah kita kena buat sedikit perbandingan. Okey. So, misalnya kalau kita dapat, kita nak guna R sin alpha tambah beta, theta tambah alpha ni, katakan kita ambil ini, kita kena bandingkan. Bila nak bandingkan, kita kena kembangkan bahagian sebelah kanan ni terlebih dahulu. Nampak tak kita ada sin theta tambah alpha? Ini apa ni? Ini adalah compound angle. Maknanya, kalau dia melibatkan compound angle, kita kena pecahkan ini pula. Sin theta tambah alpha, kembangan dia apa? So, kena tengok balik lah compound angle tu macam mana. Sebab untuk cos dah lain. Ya? Untuk cos dah lain kembangan dia. So, sebab itulah kita kena hati-hati. Kena tanya pada diri kita nak pilih yang mana satu. Sama ada nak pilih yang ini ataupun nak pilih yang ini. Sebab apabila melibatkan compound angle punya expansion, dia punya formula dia dah masing-masing ini lain. Okey? So, saya tunjukkan satu saja. Yang lain dia akan berkongsi cara yang sama. Boleh tak? Baik. Sekarang saya nak terangkan apabila kita bandingkan apa yang kita dapat. Baik, berikut dia. Ini yang saya sebut tadi ya. Katakan kita ambil contoh ini ya. Kita ambil ini ya. Kita ambil ini. Nanti kita akan bandingkan perkali tau. Ya, untuk mendapatkan semua maklumat yang kita perlukan. Sebab kena ingat akhirnya kita akan dapat bentuk ini. Dan kita perlu apa? Kita perlu R, kita perlukan alpha. That is our target. Untuk langkah pertama lah. So, kalau kita dapat R, dapat alpha, and kita boleh teruskan kita punya penyelesaian. Right. Jadi, apabila kita mempertimbangkan R sin alpha, theta tambah alpha, ini adalah compound angle, kita kena kembangkan dia. Ya, kena cari formula dia lah. Jadi, ini adalah kembangan dia, iaitu sin theta cos alpha tambah cos theta sin alpha. Ini adalah compound angle punya formula. Jadi, bila dah ada macam ni, kita darab masuk dengan R, maka kita akan dapat yang berikut. Nampak tak? Nampak tak kita ada bulatan yang dot-dot color biru dan juga color pink ni kan? So, sebab kita akan buat perbandingan ya. Perbandingan dengan perkali. Kan saya sebut tadi nak bandingkan dengan perkali kan dekat sini. Yang ni kan kita perlu bandingkan. Jadi apa yang berlaku adalah kita akan buat comparison. Maksud dia A sama dengan R cos alpha. B sama dengan R sin alpha. Nampak? Jadi apa yang kita peroleh selepas itu adalah yang ini. Nampak tak ada 3 kotak? Mana aim kita sekarang? Aim kita adalah yang ini kan? R. Ini R. Aim kita yang satu lagi adalah yang ini. Alpha. Nampak? And of course kita boleh dapatkan jawapan dia. Boleh? Okay, so kita akan make usekan this all information yang kita tahu ini untuk selesaikan soalan yang melibatkan bentuk yang tadi tu. Okay, kita tengok contoh. Ini dia contoh dia. So, kita ada 3 sin theta tambah 2 cos theta. Jadi, kita perhatikan dia bukan linear. Lepas tu, dia trigo dia pun berbeza. Dia bukan kuadratik. Nak tukar pun bukan senang. Ya, sebenarnya selain daripada cara yang ini, ada satu cara lain kan saya sebut tadi. Itu kita bincang kemudian. Itu mungkin lebih mudah compare dengan ini, tapi it depends pada soalan apa kehendak dia. Baik. Jadi untuk yang ini, pertama sekali kita kena tengok tandaan dia ya. Ini tandaan yang positif. Bila positif, sekejap. Bila positif, kita berada dalam kotak ini. So we have an option to choose either this one or this one. Let's say we choose the first one. Yang ni di mana kita akan pilih compound angle yang sesuai kembangan dia. Ini dia. Ya. Ini dia. Kita kembangkan. This is the compound angle punya formula. Kita darab masuk R, kita dapat ini. Now kita begin untuk compare.
Kita bandingkan. So, maksudnya kita dapat apa? 3 sama dengan R cos alpha. 2 sama dengan R sin alpha. Nampak? So, from this, kita dah boleh dapat semua jawapan. Kamu tengok dekat sini, nampak kotak besar ni? Kotak besar ni, saya kumpulkan semua maklumat. And finally, kita akan dapat apakah R, apakah alpha. Ini dia. R, kita dapat set 13. Alpha, kita dapat 33.69. Nampak tak? Okey, so aim kita dah dapat. Maksud dia, dekat sini, nampak tak kat sini? Kita dah ada semua nilai. Ingat tak tadi? Sekejap. Aim kita tadi, kita nak buat apa? Inilah aim kita tadi kan? Akhirnya akan dapat bentuk yang ini kan? Nampak? Di mana R kita akan tahu dan alpha pun kita tahu. So, inilah yang saya maksudkan apabila kita selesaikan soalan ini macam ni, akhirnya kita akan dapat ini. Nampak? R kita tahu, this part. Dan alpha kita tahu, this part. No. This part. Sorry. Oh, saya tulis terbalik. Ya, alpha ini adalah 33.69. This is alpha. Ini theta. Theta yang kita nak cari sebenarnya. Ya? Theta adalah kita nak cari. Alright. Bila ini dah selesai, kita dah boleh selesaikan persamaan tu. Nampak tak? Dia hanya ada apa? Sin sahaja. Tadi soalan asal, kan ada sin, ada cos. Bila kita make up something, buat something kat sini, yang last kali tinggal satu sahaja, tinggal sin. So, bila dapat bentuk macam ni, kita dah boleh pindahkan set 13 ke sebelah kanan dan sebagainya kan. So, last kali kita akan dapat, saya besarkan ya. Ini, di mana nanti kita akan dapat bentuk ini. Bila sampai di sini, kita cek sukuan mana, which quadrant sebenarnya. So, perhatikan, sin ini adalah bernilai positif. Bila bernilai positif, dia berada pada kuadran 1 dan juga kuadran 3. Kuadran 2. Alright? So, jadi, kita kena tentukan. So, just make it easy. Kalau ada diagram, okay, ni dia. Okay, kalau kita tak nak tengok itu kan, kita terus, katakan kita buat yang baru kejap katakan kita ada ini. Now guys, kita ada, let's say kita ada tadi apa tadi? Kita ada sin, kita ada 33.69 plus alpha, theta, kita dapat mana tadi? Okay, dapat 1 per set 13. Alright? Dekat sini kita tahu dia kuadran 1 and quadrant 2 macam ni. Okay, so now ask yourself, what is beta? Beta. Ingat tak beta tu apa? Beta tu adalah sudut rujukan, betul? Ya, kita kena cari. So, kalau kita ada diagram yang macam ini, see here, look here, ini, what happen is, kuadran ini, dia sama, ini adalah first quadrant. Here we go. And then we have the second quadrant dekat sini. So, what is our beta? Beta kena cari. So, beta ni kena cari macam mana? What is beta? So, beta adalah kena buat macam ni, betul? Kena buat macam ni. Right? Ini kena cari dulu. So, bila kita cari ini, tekankan kalkulator, kita akan dapati jawapan dia adalah apa ni? Berapa ni? 16.1. Kita dapat 16.1 degree. So, di mana lokasi ni? Di mana position dia? 16.1 ni berada dekat sini. 16.1 dan juga 16.1. So, tapi kita tahu beta ini bukan jawapan dia. Yang kita nak adalah theta. So, theta itu adalah sudut yang diukur macam mana? Sudut yang diukur from here sampai sini, satu, which is similar to 16.1. And then another one adalah
kita putar sini sampai sini. Yang ni kena kira lah. Kena kira. Maka the actual theta kita ini sebenarnya adalah, bila kita kira, kedua-dua ni adalah, yang pertama adalah 16.1, satu lagi adalah berapa? Kalau tengok 163.9. 163.9. Nampak? Boleh? So kita dah dapat yang ini. So jadi, kalau kita ambil, kita tulis semula, kita dapat yang ini. Semua sekali yang ni. Yang ni ini. So maknanya, kita bukan sekadar ada theta saja, tapi ada kawan dia. So maknanya kita ada ini. Kita ada 33 point, sorry. Kita ada right. So kita ada 33, kita ada 33.69 tambah theta sama dengan yang kita dapat tadi ni. 16.1 dan 163.9. Nampak tak? Okay. So kita dapat ini. Right. So jadi sekarang ni dekat sini kita dah boleh dapat theta dia. So kita minuskan dia. So jadi theta dekat sini kita akan dapat 16.1 tolak 33.69. Ya, kita akan dapat negatif lah kat sini kan. Negatif. Kita tulis dulu. Lepas tu ini pula nanti 163.9 tolak akan dengan 33.69. So kita akan dapat dua nilai. So jadi untuk dipendekkan cerita, kita akan dapat ni negatif 17.59, negatif 17.59. Another one adalah 13021, 130.21. Okey, kita dapat ini. Tapi bila tengok jawapan dekat sini ada sedikit pelik, sebab kita boleh cuba rotatekan sekali lagi. Sebab soalan ini nampak tak? Dia sampai antara 0 hingga 360. Nampak? Tapi kita punya jawapan setakat ini sampai 130.21. Jadi, kita jangkakan kita boleh rotate sekali lagi. Tapi rotation sekali lagi tu, pusingan tu, saya rasa kita hanya boleh rotate sini sampai sini saja. Another rotation. Sekali je lagi. So, maksud dia 360 tambah 16.1. So, maknanya kita kena tambah satu lagi kat sini. Maksud dia ini adalah 360 pluskan dengan 16.1. Which is berapa ni? Ini adalah, pendekkan cerita, kita dapat 34241. 342 34241. Nampak? Sebab bila kita dapat macam ni, bila kita tolakkan ke belah sana, so bila 342.41 tolak dengan 33.69, kita akan dapat satu sudut yang boleh kita terima. Kita akan dapat yang ni. Kita akan dapat mana? Oh bukan, ini berapa ni? 176. Wait guys. Sorry, 376. Sorry. Ini adalah 376. Oh ya. Yeah. Sorry ya. Ini 376. Ini adalah 376. 376.1. Okey? Di mana akhirnya ini bila kita tolakkan dengan 33.69, kita akan dapat 34241. Oh, kat sini rupanya. 342.41, which is acceptable within the range ini. Untuk selang 0 hingga 360 kan? Maksudnya ini masih lagi diterima. Okey? So nampak tak? Kenapa kita kena buat rotation sekali lagi? Ya, kita kena tambahkan, kena ambil sampai sini. Tapi kita tak boleh ambil satu lagi sampai ke sini. Tak boleh. Sebab dia akan exceed 360. So, bila dah sampai yang ini, barulah kita nak decide jawapan mana yang nak dipilih. Kita perhatikan dekat sini, oleh sebab range kita adalah, kita punya selang kita adalah antara 0
hingga 360, maka yang ini tak bolehlah kita pilih. Ini kan negatif, therefore sudut yang kita perlukan sebenarnya adalah 130, 21 dan juga 342.41. Faham tak? Tu cara dia. Alright. So, jadi apa yang kamu nampak dekat sini adalah penjelasan saya di sini untuk menerangkan macam mana kita finally obtain these answers. Boleh nah? So, last kali kita dapat ni 130, 21, 342, 41. So, ini yang kamu nampak diagram ni, inilah yang saya maksudkan. Yang color pink ni, kita akan pusing satu kali round lagi. 360 plus 16.1. Boleh? Okay, now, ini ada sedikit notation. Saya bagi tahu, selain menggunakan R sin theta plus alpha, anda juga boleh menggunakan yang satu lagi tu. Okay, so ini. Baik, ini adalah cara yang pertama untuk menyelesaikan soalan yang berbentuk yang ini. Cara yang kedua adalah yang ini. Iaitu, persamaan trigonometri berbentuk ini boleh diselesaikan dengan menggunakan bentuk T. Ya, so adalah penjelasan dia macam mana kita dapat semua-semua ni. So, kita ringkaskan sahaja. Ringkas cerita, sebenarnya kita akan replacekan kalau ada sin, kita replacekan dengan ungkapan ini, this expression. Kalau ada cos, replacekan dengan kawan ni. Dan kalau ada tangent, kita replacekan dengan ini. Replacekan sahaja. Dan bila kita dah replace, kita selesaikan, dia akan dalam bentuk kuadratik. Dalam bentuk kuadratik, last kali kita akan menggunakan penggantian T ini sama dengan tangent theta over 2. Ini bila kita nak dapatkan theta lah. Ya? Mula-mula kita replacekan dengan T. Lepas tu kita gunakan penggantian tangent macam ni untuk dapatkan theta. Okey, kita gunakan contoh yang sama. Sama ke? Oh, tak sama. Kita guna contoh yang lain. Ya, so kamu boleh cuba ya. Kamu boleh cuba kalau menggunakan ini, bagi soalan yang ini, adakah dapat jawapan? Pasti dapat jawapan. Ya, pasti sama jawapan dia. Alright. Sekarang ni kita lihat contoh yang lain tapi menggunakan pendekatan yang T tadi tu. Nampak tak? 20 cos theta tolak 25 sin theta sama dengan 1. Dan kita gantikan cos theta tu dengan T, gantikan sin theta tu dengan T. Ungkapan dia ya. Ungkapan dia. So, bila kita selesaikan ini, dia akan memberikan kita satu bentuk persamaan kuadratik. Jadi, bila dapat kuadratik, kita faktorkan macam biasa. Kita akan dapat nilai T, iaitu dapat negatif 19 per 7 ataupun 1/3. Lepas dah dapat nilai T, maka kita gantikan. Ini yang saya maksudkan tadi, gantikan T dengan tangent. Nampak? Right. So, dekat sini saya tak nak huraikan panjang lebar macam mana kuadran, macam mana nak cari beta, itu sudut rujukan dan sebagainya. Itu kamu boleh cuba sendiri. So, kita terus kepada jawapan. Ini diringkaskan cerita ya. So, apabila kita dapat tangent ini dapat minus 19/3, dia melibatkan sukuan kedua dan juga sukuan keempat. Ada sedikit penyeraan dekat sini. Kamu kena cari apakah beta semua ya. Dan last kali, for this part, kita akan dapat jawapan berikut. Okey. Untuk yang satu lagi tu, yang 1/3, tangent bernilai positif. Dan dia berada pada sukuan 1 dan sukuan 3. Dapatkan beta. Beta tu apa? Beta tu adalah sudut rujukan. Lepas tu, kirakan theta. Dan ini adalah nilai theta dia. Okay, so ini dan kita check kita punya selang tu dari mana. Selang tu adalah 0 hingga 360, maka okay, kita boleh terima semua. Ya, kita boleh terima semua. Adakah kita perlu rotate sekali lagi? Tak perlu, sebab ini pun dah sampai 290. Jadi jawapan kejap, kena rotate sebab dekat sini theta per 2. Okey.
Nampak tak? Kita ada 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tak apalah, tak perlu. Tak perlu rotate sebab dia akan jadi cukup besar nanti. So, theta per 2, kita dapat the list of our angle here. Jadi, kita kena darabkan 2. Oh, dah terlebih. Ya, dah terlebih dah. Bila kita darabkan 2, kita dapat 36, 86. Ini 220, 44. Ini 396. Dah lebih daripada 360 dah pun. Ini 580. Lagi besar. So, kita tak perlu buat rotation sekali lagi. Kita remain as it is. Even kita nak kena buang lah. Nak kena buang 2 ni. So, maknanya yang kita boleh terima hanya 2 sahaja. Tertakluk kepada sudut yang diberi. 0 hingga 360. Okay guys. So, saya berhenti sampai sini dulu. Hope you enjoy the video. See you in the next video. Thanks for watching.